pilih wakil rakyat yang berhikmat. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menitipkan pesanan di Facebook beliau. Ia diberi tajuk santai dan ceramah umum bersama warga Tambun. Saya ingatkan rakyat agar buat pilihan bijak bagi menentukan nasib mereka untuk 5 tahun mendatang dan juga untuk masa depan. Harapan adalah satu-satunya gabungan yang benar-benar bergerak dan perjuangkan atas nurani rakyat. Demikian mukadimah pesanan tersebut yang jelas menunjukkan ia ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia. Menurut Anwar, rakyat tidak lagi sanggup menempuh kegagalan seperti mana yang kita saksikan di bawah pentadbiran Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menyaksikan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP paling lama di dunia, sedangkan jumlah jangkitan dan kematian terus meningkat. Beliau membandingkan tindakan kerajaan tebuk atap ini dengan situasi negara lain. Ini berbeza dengan negara-negara yang melakukan lockdown dengan tempoh yang lebih singkat tempohnya dan keadaan wabak terkawal dengan baik. Apakah ini bukti kegagalan yang nyata? Soalnya. Katanya Kerajaan Perikatan Nasional juga semasa itu mempunyai peluang yang baik untuk merubah sistem dan dasar ekonomi kepada yang lebih baik, tetapi tidak melakukannya. Kegagalan terbesar PN adalah melantik 70 orang Menteri Kabinet tertinggi dalam sejarah Malaysia bersama beberapa orang duta khas tatkala rakyat menderita hilang punca pendapatan sehingga ke tahap mengangkat bendera putih. Apakah fungsi dan faedah melantik duta-duta khas ini kepada rakyat dan negara? Bidasnya. Anwar juga menemplak sikap sesetengah pemimpin yang mengaku ustaz tetapi tidak menunjukkan kualiti yang sewajarnya. Saya turut tegaskan bahawa negara ini tidak perlukan ustaz tepi jalan yang rendah tahap pemikiran seperti yang ditonjolkan seorang pemimpin PAS di Semanggul berkenaan fitnah yang dilemparkan kepada saya. Inilah yang terjadi apabila pemimpin utama PAS gagal menegur ustaz-ustaz mereka dan akhirnya fitnah serta hujah bebal terus mengakar dalam parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Budaya jelek seperti ini hanya memburukkan nama dan kesucian Islam di mata masyarakat, templaknya. Anwar juga mengingatkan rakyat yang bakal mengundi pada 19 November ini agar berfikir secara matang sebelum melakukan proses memilih kerajaan selepas berpengalaman diperintah oleh Perikatan Nasional dan kerajaan BNPN sebelum ini. Ustaz tepi jalan itu dipercayai sebagai Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria. Susulan kenyataan kempen Razman yang menuduh Anwar ada agenda LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender, Anwar menerusi surat tuntutan LOD bertarikh 8 November lalu menuntut ganti rugi RM5 juta dan permohonan maaf secara terbuka daripada pemimpin PAS itu atas dakwaan itu. Satu laporan polis juga telah dibuat oleh calon keadilan Siti Aisyah Syekh Ismail ke atas berkaitan dakwaan tersebut. Untuk rekod, Razman sebelum ini pernah kalah saman fitnah kepada bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dan pengerusi DAP Lim Guan Eng yang ketika itu Ketua Menteri Pulau Pinang. Sementara itu, dalam satu perkembangan yang berkaitan bekas ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng memfalkan laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi menggesa polis menyiasat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengikut Seksyen 499, 504, 555 dalam kurungan B dan 505 dalam kurungan C Kanun Kesiksaan serta Akta Hasutan 1948. Menurut Lip Eng, ini adalah tuduhan keempat yang sama yang dibuat Abdul Hadi terhadap DAP sejak Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober. Ini semua dakwaan yang sangat serius yang DAP boleh didakwa. Namun, dia tidak berani membuat laporan polis terhadap kami, kata Lip Eng, lapor Free Malaysia Today. Bagaimanapun, Lip Eng mendakwa tiada tindakan undang-undang pernah diambil terhadap Hadi, walaupun beberapa laporan polis difalkan mengenai kenyataan kontroversinya pada masa lalu. Ia seolah-olah Hadi tidak boleh disentuh atau di atas undang-undang, katanya. Turut hadir dalam persidangan media itu ialah Timbalan Ketua Amanah Kepong, Zainal Abidin Rahmat, dan Timbalan Ketua Muda Kepong, Muhammad Abdul Aziz. Zainal menggesa Hadi dan ahli PAS yang lain supaya mengelakkan daripada membuat kenyataan yang boleh menyemai perbalahan kaum terutama pada musim kempen pilihan raya umum sekarang. Pakatan Harapan telah konsisten dalam cuba mendamaikan hubungan antara semua kaum di Malaysia dan kami tidak mahu usaha kami sia-sia kerana kenyataan perkauman seperti itu, katanya. Keengganan Abdul Hadi dan ketiadaan tindakan penguat kuasa terhadap ungkapan beliau yang berbau hasutan itu menyebabkan budaya fitnah berterusan seperti mana yang dibawa oleh Razman. Pepatah Turki menyebut ikan busuk mula di kepala. Itulah yang berlaku kepada parti itu yang kononnya memperjuangkan Islam dan kini mempromosikan slogan bersih dan stabil atau singkatannya BEST. Agaknya bersih dan stabil apa yang ingin dicapai menerusi hasutan dan menakut-nakutkan orang Melayu di negara ini terhadap kewujudan kaum lain.